This call is now being recorded. Okay, kelas. So hari ni kita akan cuba run Java program untuk exercise 7 bagi question number 2 and then question number 3 and question number 11. And number 11 done. Okay, question number 1. Alright. So kita start dengan question number 1. Macam mana kita nak convert daripada pseudocode kepada Java program. Okay, macam biasanya kalau pseudocode kita dah ready, dah siap, dah betul. Okay, kita senang untuk buat Java program. So pseudocode ni yang penting lah untuk bantu awak buat coding yang bagus, yang baik. Okay. Kita copy, saya copy je pseudocode ini dan saya pindahkan saja di sini ya. Yang mana tadi kita cancel tadi saya buang terus. Okey. Awak boleh ambil juga dekat sini ya, dekat Google Drive ni ambil saja, tapi yang kita dah cross ni delete lah. Okey, dan saya akan buang yang ni, apa yang saya cakap ni bila false, kita ambil sintaksnya sahaja. Sekarang sebelum kita tukarkan ni, ingat step tu kena bertenang, kena buat satu-satu ikut step, kita tak boleh nak jump terus nanti kita yang tersilap langkah. Okay, kena start, nak buat coding mesti ada header dulu. Selalu kita akan buat header dot import java.ut dot scanner. Okay, semicolon, kemudian kita ada kelas. Okay, nama kelas kita ini exercise 7, question number 1. Okay, ada open curly bracket. Lepas tu kita ada method main. So kalau saya sebut method main tu benda ni public static void main string. Okay, dan ada open curly bracket, kemudian kita ada scanner sc equal new scanner system S mesti huruf besar. Okay, dan ada semicolon. Ini header yang kita biasa buat. Tapi pada hari ini saya nak tunjukkan header yang sedikit berlainan. Jadi kalau ikut yang ni kita ada 4 baris ya. Okey, sekarang saya nak ubah jadi 3 baris, iaitu perkataan import ni kita buang, scanner pun kita buang. Yang tinggal hanya java.ut. Dan java.ut ni kita akan letak di depan scanner. Jadi java.ut.scanner sc equal new, sama juga dekat sini kita letak java.ut.scanner. So ini header yang hari ini yang Madam nak tunjukkan. Okay. Boleh? So kalau awak jumpa macam ni pun sama juga boleh diterima. Okay. Dan sekali lagi saya nak ingatkan berkenaan dengan komen. Kalau dalam soalan tu awak jumpa perkataan komen. Komen, maksudnya awak kena buat komen. Komen tu dia bukan sintaks, dia benda ini ya, ini komen. Contoh dia kata write comment for the author. Contoh awak lah author untuk komen tu. So tulislah nama awak. Macam saya Madam Mila. Mungkin dia kata termasuk juga nama kelas. Buat nama kelas F1 T1. Okay, so bila sebut komen, ini yang awak kena buat. Jangan buat benda lain. Inilah komen. Okay, komen ada 2 cara, sama ada petang nanti naik lab 5 tak? Naik lab 4. Jadi lab 4 kan? Nanti saya sorang-sorang pula kat atas. Astaghfirullahaladzim. Okay. Ataupun kita nak buat komen /star tutup dengan /. So ingat tu, bila awak nampak dalam soalan dia sebut komen, so ini saja yang awak kena buat. Tapi kena bacalah komen tu dia nak suruh buat apa. Kadang-kadang dia kata write a comment to explain the program. Kalau write comment to explain the program, mungkin kita boleh buat this program is used to, untuk buat apa ni? Kita tengok balik soalan kita. Is used to calculate, is used to calculate average
number. Macam tu. Okay, so ingat bila perkataan komen, tengok dia nak komen apa. So kita buat dalam bentuk komen. Okay. Alright. Seterusnya biasanya kita akan declare variable di sini kan. Ini ruang untuk declare variable. Okay. Tapi hari ni saya nak buat sedikit kelainan juga untuk declare variable. Tak apa, biar je ruang tu di sini. Apa kelainan yang nak saya buat, sekejap lagi kita tengok. Kita pergi baris pertama. Bila nak tukar kepada Java program, pergi line by line, baris demi baris. Jangan jump sekejap kat bawah, sekejap kat atas. Lepas tu tambah, tiba-tiba ada system.out.print. No. Jangan. System.out.print hanya wujud bila ada display ataupun print ataupun nak prompt user. Itu sahaja. Jangan semua benda nak system.out.print. Okay, tak tentu hala je. Jangan, tengok satu-satu. Sekarang saya nak selesaikan baris yang ini dulu. So fokus pada baris yang ini. Okay, set bill equal 1. Buang perkataan set, kita terus declare dekat sini. In bill equal 1, sum equal 0. Letak semicolon. Okay, selesai. Ini sahaja. Selesai dekat situ. Okay, kita boleh declare in ni sekali sebab bill ini integer, sum pun integer. Okay, dah selesai yang ni, barulah kita pergi kepada baris yang seterusnya, baris yang kedua. So yang dekat bawah ni letak bawah dia. Okay, baris kedua, fokus di sini sahaja apa yang nak kita kena ubah. Okay, Y dia mesti small letter. Okay, Y mesti W small letter. B less equal 20. So less equal ni kena ubah menjadi less equal. Yang ni, less equal, mesti jadikan dia satu baris. Okay, dan kemudian di sini no semicolon. Okay, no semicolon. Semua condition yang ada bracket condition ni sama ada if ataupun while, jangan letak semicolon. Okay, kemudian kita kena ada open curly bracket. Ini adalah open for body loop. So, nampak je while ada condition, jangan letak semicolon and then follow by open curly bracket. Okay. And then baru kita pergi baris yang berikutnya. Nampak, buat satu-satu. Tengok apa yang kita nak ubah. Dia pergi kepada read number. So yang lain tu pergi bawah dulu. Jangan kacau. Fokus kepada read number. Read number ini adalah input. Read ni input. So bila input dalam Java program, dia akan jadi input statement. Cara nak tukar dia, buang perkataan read. Dia akan menjadi s equal sc.next in. Ini adalah input statement. Okay. Kadang-kadang bila ada pelajar yang message ni, apa salah saya pun cakap, oh cuba tengok dekat input statement awak tu. Kat situ salah declare tu, input statement yang mana dia baris ke berapa? Sudah. So kena kenal dah, sebab kita dah belajar banyak bulan dah ni, kena kenal dah ini input statement iaitu read. Okay, bila ada input statement mesti ada prompt user, barulah wujudnya system.out.print tu. Bukannya main buka-buka coding je system.out.print. Dan ini untuk prompt user dia tak ada plus-plus. Ini nak bagi arahan je, enter number. Sebab kita nak orang tu masukkan number. Okay. Biasa saya tulis kat situ prompt user. Yang ni saya nak cakap give instruction to user. Okay. Kita bagi arahan dekat user dia nak buat apa. Dan jangan sekali-kali kita punya prompt user ni tulis number je. Number ini bukan arahan. Okay, bagi sedikit arahan enter. Letak enter pun dia dah jadi instruction. Okay. Di sini dah wujudnya prompt user ataupun system.out.print. Okay, dah selesai dah untuk input statement dan juga prompt user. Baru pergi dekat baris yang berikutnya. Baris berikutnya kita ada, letak bawah dulu, jangan kacau. Okay, sum equal sum tambah number. Bila formula kita tak ada apa-apa nak ubah, kalau tak ada darab ke nak tukar, tak perlu letak je semicolon. Itu saja. Okey, sekarang kita cuba check declaration lah. Kita ambil yang ni dulu. Number ni tak declare lagi. Biasanya kita declare di atas kan. Tapi untuk kali ni saya nak declare di sini. Pun boleh juga. Kita boleh declare di tempatnya. Okey. Boleh declare di sini ataupun macam biasa declare di atas pun boleh. Okey, untuk sum. Okay, kita tengok sum dah declare belum? Sum dah declare di atas. Dan kenapa sum ada 0? Sebab biasanya bila formula memang akan ada equal 0, nilai awal dia.
Tapi number tak perlulah declare equal 0 sebab ini input. Input tak ada nilai awal. Tapi kalau formula dia ada nilai awal. Macam bill equal 1. Ni formula lah. Bill equal 1 ada nilai awal. Okay. Kemudian dah selesai number baru kita pergi kepada average. Mana pula pergi? Okay, kalau tengok dekat sini macam tak betul je pseudocode dia. Kita tengok balik. Okay, yang sebaik-baiknya adalah kalau kita letak dekat sini nanti komputer kita penat nak kira. Sebab masuk je sum terus divide. Okay, so yang sepatutnya di sini tak sesuai. Okay, kalau letak kat dalam ni tak sesuai. Sebab sebenarnya apa yang kita nak ulang adalah proses untuk simpan nombor. Formula average ni sepatutnya duduk selepas updating. Okay, duduk di sini sepatutnya. Average equal sum bahagi dengan 20. Sepatutnya di sini. Okay, kenapa? Bila awak letak average di sini bermaksud bila masuk satu nombor kira average. Naik masuk nombor kedua kira average. Secara logiknya kita akan kira average bila semua nombor dah masuk. Macam beli barang kat pasar raya kan dalam satu resit. Adakah masuk satu barang ada total, masuk satu barang ada total? Tak ada kan, dia mesti masuk semua last kali baru kira total. Begitu juga dengan average ni, dia tak sesuai berada di sini. Sebab kalau duduk kat situ, dia akan kira average setiap kali masuk nombor. Sedangkan kita nak kira average lepas semua nombor dah masuk. Lepas dah cukup 20 nombor baru kita nak kira average. So average sepatutnya berada di bawah sini. Jadi kita kena tahu kenapa dia ada di situ, kenapa dia ada di bawah. Ini formula. Kemudian pergi kepada bill, letak je semicolon dan ini adalah updating. Updating. Bila updating, automatically selepas updating adalah NY. Dan dalam Java program, NY ni kita gantikan dengan close curly bracket. Okay. Ni ada open dan juga ada close. Okay. Bila dah close, baru kita nak kira average. Average sama dengan sum bahagi dengan 20. Letak semicolon sahaja. Kemudian last kali ada display. Okay. Bila display ni ada dua. Satu nak display sum, satu nak display average. So jangan combine. Okay, letak dulu display jadi system.out.print. Okay, lepas tu kita nak bagi tahu sum is ke tutup, lepas tu plus dengan sum. Okay, lepas tu kita tutup lah, tutup. Semicolon average display dekat bawah. Okay, nanti bila kita dah cekak lagi baru kita combine. Print. Okay, lepas tu kita buat average. Is plus average. Macam tu, asingkan dia. Semicolon. Bila dah selesai, dah habis dah, maksudnya kita akan tutup dengan dua close. Satu close untuk kelas, satu close untuk method main. Nampak tak cara tukar dia? Satu per satu kita tukar. Okay, cuma kena careful yang ni. Biasanya kalau nak kira average mesti berada di luar looping. Sebab kita akan kira average bila semua nombor dah selesai. Kita cuba save dan cuba run. Okay. Okay, ada satu error dekat sini sebab saya tersalah letak simbol ni. Sepatutnya adalah semicolon. Okay, so letak semicolon dan kemudian dia kata NY ni salah. Okay, sebab kita tak boleh ada variable, ada perkataan yang tak berkenaan. Macam NY ni dia dah jadi satu macam variable. Okay, komputer tak tahu nak bezakan dia, so letak comment. Kita nak bagi tahu ini adalah NY, so letak dalam bentuk comment. Okay. Comment ini untuk more readability, the description of the program. Untuk explanation letak comment. Jadi kita clearkan dan kita compile lagi. Okay, ada satu lagi average. Di mana kalau simbol bermaksud variable tu belum declare lagi. So average kita belum declare. Tetapi average kita tak boleh declare di sini. Salah. Kalau declare di sini, bermaksud kita declare untuk average dan juga at the same time declare untuk sum. Tak boleh buat dekat situ sebab sum kita already declare.
sum dah declare. So tak boleh declare lebih daripada sekali. Jadi untuk kes yang ini tak boleh declare di bawah. Mesti declare di bahagian atas. Kita tambah saja dekat sini average equal 0. Formula mesti ada equal 0. Kita cuba clearkan dan cuba compile balik. Okay, dah complete dan kita cuba run. Enter number 5, 2. Okay, sorry sekejap. Sekarang kita nak run ni untuk 20 nombor. Jenuh banyak ni, banyak. 20 ni banyak. Okay, untuk running, kita try buat 4 je. Okay, try buat 4. So, tukar kat sini 4. Kalau nak try 20, kalau rajin try lah. Tapi biasanya untuk test macam ni, kita buat sedikit je dulu. Kita try run untuk 4 nombor sahaja. Biasa masuk nombor pertama, nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat. So dapatlah sum is 26, average is 6. Betul ke? 1, 2, 3, 4 kali. Okey, betul. Tapi nampak kat sini dia bercantum kan? Average dan juga sum ni bercantum. Sedangkan dekat sini dia berlainan baris. Okay, walaupun dia berlainan baris, selagi kita tak bagi instruction go to next line, dia tak akan turun ke bawah. So boleh tambah ln dekat sini. Ln dekat sini. ln ni maksudnya lepas habis benda ni selesai, baru dia akan turun ke bawah. Okay. Kalau saya cuba run lagi sekali. So kita kena tahu fungsi setiap benda tu. Ni nampak tak dia dah turun bawah. Jadi inilah coding untuk question number 1. Okay, ada sebarang masalah ataupun persoalan boleh tanya? Madam, Ya saya. kalau practical test tu kan, dia suruh kan nak kena tunjuk output kan. Kalau macam ni kena tunjuk output dia sampai, kalau dia kata 20, kena buat sampai 20 lah nak masukkan input dia. Betul, betul. Kalau untuk soalan memang kena buat ikut dia, tapi biasanya kita tak bagi sampai 20 lah kalau betul-betul kena run coding. Kalau nak tunjuk output dia sampai 20. Kalau soalan tu 20, kena tunjuk sampai 20. Tapi biasanya soalan exam yang melibatkan coding, practical test lah, especially kita tak akan bagi sampai 20 lah. Okay madam, thank you. Okay, sama-sama. So ni saya ubah kepada 4 supaya nampak output dia 4. Okay. Okay, thank you tanya. Okay, ada lagi tak masalah ataupun ada yang tak selesai, ada error, boleh bagi tahu. Kalau dah selesai semua baru kita rapatkan sikit lah. Saya rapatkan ni sebab nak screenshot senang. Okay. Untuk exercise 1. So benda ni kena ingat, kena praktis sayang dan kena faham apa yang kita tulis tu. Contoh kalau saya tanya, kenapa awak letak average dekat situ? Saya tak tahulah madam, soalan yang lepas letak kat situ. Tak mahu. Sebab programming ni dia bergantung kepada logik kita. Bergantung kepada logik kita. Contoh nak kira average. Kalau lah dalam matematik biasa, calculate average of 5 numbers. So apa awak akan buat? Mesti masuk nombor dulu. Kira jumlah nombor. Baru bahagi kira average. Dia dengan logik. Tapi kita kena tahu lepas ni nak buat apa? What's next? What's next? Kena tahu logik kita. Okay, jangan kita terbelenggu dengan coding sampai kita tak boleh nak fikir logik dah. So nanti hantar lebih kurang macam ni lah. Ada coding, ada output screen. Okay. Alright. Boleh selesai tak untuk soalan 1? Kalau selesai kita pergi soalan nombor 2. Okay, minta respon lah ya. Boleh madam. Boleh madam. Ya Allah, Alhamdulillah, seronok dengan suara. Okay, kita terus pergi kepada soalan nombor 2. Harap soalan yang seterusnya adalah yang sudi untuk run coding ya. Okay, soalan nombor 11 selesai. Okay, soalan nombor 2. Soalan nombor 3 ni saya nak minta lah pelajar buat ya. Okay, harap ada yang sudi. Saya buat soalan nombor 1 dulu. Soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kita buat nombor 2. Okay. Ataupun pelajar buat nombor 2, saya buat nombor 3 lah. Takut pula banyak formula ni kan. Tapi sebenarnya sama je. Okay, kita ambil benda ni. Bila pseudocode dah ada, insya-Allah coding kita betul. Sekarang ni kita nak kena perbetulkan pseudocode kita tu supaya kita tahu apa yang kita nak cari. File new Java. Okay, so sekarang saya letak dulu pseudocode kita. Okay, ingat kita buat header yang baru tadi? Header baru kita mana? Yang ni saya copy dululah ya.
Nanti awak bolehlah kalau jumpa nak buat header 4 baris, boleh 3 baris pun tak ada masalah. Okay, saya cuma risau kalau tak tunjuk yang ni, tiba-tiba awak jumpa yang 3 baris, awak dah hilang fokus. Okay, sebenarnya sama sahaja. Okay, so saya ambil header. Yang tu. Okay, sekarang ready untuk kita tukarkan daripada pseudocode kepada Java program. Okay, tengok, ingat step by step. Tengok baris pertama dulu. Okay, ada set I equal 1. So, buang perkataan set ni, gantikan dengan data type. Okay, data type dia mesti inilah bila 1 dan letak semicolon. Okay, selesai untuk baris yang pertama. Kita pergi baris yang kedua. Okay, buat baris demi baris. Okay, pergi baris kedua, Y. Okay, less equal. Tukar kepada less. Buang dulu less equal 15. And then ingat, jangan ada semicolon. Okay, kemudian selepas itu ada open curly bracket. Okay, open curly bracket ni tak semestinya di bawah. Nak letak di tepi pun boleh. Sama je maksud dia sebab dia akan baca macam ni. Y, I less equal 15, semicolon. Semicolon tak ada. Open curly bracket. Dia akan baca begitu. Kalau letak di bawah pun sama juga. Okay, sebab dia still akan baca Y, I less equal 15. Tak ada dah pergi bawah. Jumpa open curly bracket. So, terpulang nak letak di atas boleh, di bawah pun boleh. Okay, sekarang saya nak fokus kepada read, weight dan juga height. So, yang lain letak bawah sikit. Jangan ganggu fokus kita. Read, weight dan juga height. Ada 2 input. Bila ada 2 input, bermaksud akan ada 2 input statement. So, buang perkataan read ni. Okay, height letak bawah. Ada 2 input. So, kita tukarlah kepada input statement. Weight equal sc dot next. Weight biasanya apa jenis data type yang sesuai untuk dia? Adakah dia integer juga? Dia tak semua benda integer. Kalau weight apa yang sesuai? Double. Double. Yeay, pandai ramainya yang jawab. Thank you. Double. Okay. Kemudian yang ni tulis sc dot next double. Okay, semicolon. Kemudian kita declare siap-siap dekat sini. Declare macam ni, double D huruf kecil masa declare. Okay, biasa kita declare di atas kan, boleh je. Tapi yang ni kita nak ajar declare kat bawah pula. Double height. Bila dah ada input statement, ini input statement, letak komen untuk ingatkan diri sendiri. Kalau masih tak ingat, sebab bila awak letak, awak nak study balik, nak tengok, awak dah ada description. Ni input statement, ni lah input statement. Okay, bila ada input statement, mesti ada from user. Baru wujud system.out.print tu. S huruf besar ya. System.out.print. Okay, bagi arahan. Ingat, enter weight ataupun enter your weight. Tak kisahlah. Okay, semicolon. Okay, kemudian, itu untuk arahan bagi yang pertama. Kita buat yang kedua pula. System.out.print enter height. Semicolon. Okay, so nampak ni. Ni satu pasang, sepasang. Awak tanya, saya jawab. Okay, ini macam tanyalah soal. Soal yang ini jawab. Macam tu, soal jawab. Masuk weight. Okay, dia pun jawab. Weight saya berapa. Okay. Kemudian dah selesai, kita pergi kepada baris yang berikutnya iaitu formula BMI weight bahagi height, darat dengan height. So bila formula tak banyak benda yang kita nak ubah. Kalau darat tukar kepada star. Okay, lepas tu letak semicolon. Selesai dah dekat situ. Okay, cuma kita check dah declare ke belum? BMI dah declare ke belum? Belum lagi. Weight dengan height dah declare. So tak boleh declare di sini, salah. Kalau declare di sini tak boleh. Sebab weight dan juga height ni dah di-declare tadi. So, ini je kita akan declare di atas. Okay, letak dekat sini. Letak kat atas dia ke? Double. Double BMI kena letak equal 0 sebab dia formula kena ada nilai awal. Okay, dah selesai. Letaklah semicolon. Kemudian display. Jadi apa? Display dia jadi system.out.print. Okay, kita pun tulis lah nak buat ayat panjang boleh, ayat pendek boleh, suka hati. Message tak ada masalah. Nak buat equal ke boleh saja. Plus dengan BMI. Okay, kenapa yang ini updating Letak je semicolon. Okay, saya tambah lagi updating.
Kenapa yang ni display di dalam? Sebab bila masuk je weight dan juga height untuk student pertama, kita nak display BMI orang tu. Nanti kita tengok apa berlaku bila duduk di dalam dan juga duduk di luar. Okay, NY ingat close curly bracket. Letak dia sebagai comment. Okay, lepas tu dah habis dah. Dah habis kita tutup je. Satu untuk kelas, satu tak boleh letak kat situ sebab dia ada komen, tutup. Okay, itu sahaja. So kita cuba save dulu. Clear. Dah ubah belum nama soalan tadi? Lupa. Okay, ini soalan nombor 3. Okay. So kita compile. Okay, ada sebab jawab tadi tu kena letak dalam bentuk komen. Itulah fungsi komen. Untuk the description of the program, more readability. Okay, so kita compile. Okay, dah complete dan kita run. Okay, masuk weight 56. Ambil ringannya saya. Rasa macam dah gemuk sekarang ni. 68. Tinggi sangat ni, saya pendek je. Okay, so dapat dekat sini. Okay, kenapa enter ni duduk sebaris? Saya nak selepas keluar BMI ini, enter ni duduk di bawah. Di bawah. Jadi, kita pergi dekat sini. Selepas keluar benda ni, next enter duduk di bawah. So, kita letak LN di sini. Okay, kita cuba run lagi sekali. Okay, and run. Okay, 56, 1.58. Nampak tak BMI duduk kat bawah Okay. Lagi satu saya nak bagi tahu supaya awak alert. Tengok ni, enter weight. Dia terus rapat dekat sini kan. Saya tak nak bagi dia rapat. Kenapa dia boleh rapat begitu? Tengok dekat sini. Lepas weight, awak terus letak double quote. So ini kena check ya. Macam dalam soalan UPS 1. Double quote ni kalau rapat maksudnya output awak akan jadi rapat begini. Cantum. Tapi kalau double quote ni ada space kat sini, ada space ni, di sini ada space, bila awak run coding dia akan ada space. So itu you kena ambil kira. Nampak tak? Itu dia. Kenapa ada yang jarak, ada yang rapat. Tengok kepada double quote tu duduk di mana. Kalau dia rapat, terus rapat lah. Kalau dia ada space, dia space lah. Okay? Clear tak? Ada soalan? Ada error ke? Clear, madam. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Okay. So, soalan nombor 1. Siapa yang nak sahut cabaran nak buat ni? Takkan nak bagi madam buat semua sampai hati kan? Takkan nak dera madam buat sampai habis? Siapa nak cuba? Cepat cuba, cepat kita boleh proceed next. Ini pun dah 1 jam dah nak habis dah kelas. Nombor berapa, madam? Nombor terus saya berdebah bila dia nak buat. Sekejap. Nombor 2 kan? Nombor 2 kot. Nombor 2, madam. Nombor 2. Okey, nombor 2. Siapa nak share? Nombor 2. Ada orang nak buat. Siapa sudi? Saya boleh ke? Boleh. Saya stop sharing ni. Thank you sayang. Okey, teruskan. Thank you. Go, Yana. Go ya. Nervous lah. Janganlah. Nervous tu biasa. Saya pun nervous. Okey. Yana boleh explain sekali pun tak apa. Explain. Sekarang. Saya tak tahu macam mana explain. Okey, tak apa, buat je lah saya cakap Okay. Dah buat dah video. Siap dah. Okey, siap dah. Amboi, ni yang saya suka ni. Okey, betul. Okey, yang lain cuba. Dapat tak? Kita bagi kawan-kawan cuba dulu. Dapat. Ya amboi. Bagus. Okey, dah dapat, selesai masalah kita. Thank you Adriana dengan Syawatul. Nanti Adriana screenshot masukkan dekat Google Drive boleh? Boleh, madam. Okay, thank you sayang. Macam ni lah seronok kan. Buka-buka dah siap dah. Okay, saya bagi seminit untuk yang lain cuba. Seminit tu lama tu seminit. Okay, thank you Adriana. Yang lain cuba kalau ada error ke apa ke, share screen bagi tahu.
1 minit daripada sekarang ya. Nanti ini 10.47, 10.48 kita boleh proceed dengan exercise 8. Okey, dah 10.48 dah. Cepat tak sampai seminit ke? Macam mana? Okey ke? Ataupun perlukan masa lagi? Okay, madam. Okey, Okey, baiklah. je, Nampak ya. tak sabar. Okey, nampak tak sabar nak buat exercise 8 ni. Okey, jom. Exercise 8. Ni exercise 7 dah selesai. Nanti Diana ke yang lain boleh masukkan screenshot dekat sini ya. Cody dah sampai dah. Roger je sampai. Okey. Thank you. Alright, very good. Thank you so much. Oh, di copy cantik macam ni. Lagi jelas. Saya copy nampak halus je. Tak apalah, boleh buat sendiri kan. Alright, thank you. Okay, ready untuk exercise 8. Okay, exercise 8 ni kita dah buat soalan berapa ya? Kita dah buat satu soalan kot. Soalan 1. Madam. Ya, saya. Madam tak share screen. Allah Akbar, subhanallah. Maaf, thank you. Asyik baik bagi tahu. Kalau tidak syok sendiri je saya. Thank you sayang. Okay. Adriana, Yana ke yang message saya semalam? Okay. Okay. Apa saya nak buat ni? Okay, exercise 8 Kita dah buat exercise 1. So untuk ni, sekejap saya stop recording dulu lah. Lupa. Okay, sekejap lagi kan jenuh nak buka video.